Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Muhammad Azhar bin Abdul Rahman selaku pensyarah bagi kursus EDUP 1303 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Nama saya Muhammad Aiman bin Zamri dari unit BM5 PISMP Semester 1 ambilan Jun 2020. Baiklah, pada hari ini saya ingin membentangkan tugasan 2 bagi kursus EDUP 1303 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Tajuk pembentangan saya ialah berkaitan dengan kurikulum tersembunyi. Kita meneliti dan juga mendalami tentang kurikulum tersembunyi. Ayolah kita mengenali terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum. Menurut Abu Bakar Nordin dan Ihsan Osman 2003, kurikulum ialah segala bentuk rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai sesuatu matlamat pendidikan. Baiklah. Ia merupakan suatu rancangan yang meliputi segala aspek ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk dipertuturkan kepada ahli-ahlinya. Kurikulum dapat dipecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama, kurikulum nyata, dan yang kedua ialah kurikulum tersembunyi. Dalam hal ini, saya ingin memberi penekanan yang penuh kepada kurikulum tersembunyi. Seterusnya, marilah kita meneliti, menghayati dan juga mendalami berkenaan dengan kurikulum tersembunyi. Menurut Abdul Fattah Hassan 2001, kurikulum tersembunyi merupakan pengalaman pembelajaran yang dipelajari secara tidak langsung oleh murid-murid di sekolah, dan kesan ini adalah di luar kawalan guru. Kesan secara tidak langsung ini juga dikenali sebagai kesan sampingan kurikulum tersembunyi. Kurikulum dan sekolah sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Setiap sekolah di Malaysia mengikuti kurikulum yang sama yang dirancang oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Melalui kurikulum ini, pihak sekolah membekalkan ilmu dan pengalaman pembelajaran pada orang ramai. Berdasarkan pembacaan dan juga pemahaman saya berkenaan dengan kurikulum tersembunyi, saya dapat menggariskan bahawa terdapat 4 ciri kurikulum tersembunyi. Ciri yang pertama ialah merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh di mana mereka belajar. Kurikulum tersembunyi sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pengalaman persekolahan seseorang individu. Dalam hal ini, individu yang mengikuti perjalanan sistem pendidikan yang diterjemahkan ke dalam pelbagai reka bentuk kurikulum akan memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang menjadi ingatan dan juga pegangan hidup sehingga mereka dewasa. Alam persekolahan sebenarnya merupakan satu pengalaman yang menyeronokkan dan menyeramkan dan juga tempat di mana kanak-kanak berjumpa dengan rakan-rakan yang berjumpa dan berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlainan budaya dan juga bangsa. Di kurikulum tersirat yang kedua ialah merangkumi nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri, sama ada guru dan murid atau pengajar. Dalam konteks ini saya ingin memberi contoh guru sebagai pelaksana kurikulum itu sendiri. Misalnya, seseorang guru tersebut menerapkan sifat bekerjasama dalam aktiviti berkumpulan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan murid-murid di sekolah. Apabila amal sifat bekerjasama tersebut terus diamalkan secara terus-menerus oleh murid, ia akan menjadi satu amalan. Dan apabila menjadi satu amalan, amalan dan kebiasaan tradisi ini akan menjadi pewaris kepada kanak-kanak sehinggalah membentuk satu kebiasaan. Maknanya di sini apabila daripada amalan tersebut akan menjadi kebiasaan.
Yang seterusnya dapat membawa kepada implikasi kestabilan dan harmoni dalam masyarakat. Ketiga, kurikulum tersembunyi ialah kejutan bagi kurikulum tersembunyi adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum itu sendiri. Kurikulum tersirat boleh menyatukan pelbagai kaum dengan adanya aktiviti core kurikulum. Sebagai contohnya dengan mengadakan permainan tradisional ataupun karnival permainan tradisional boleh menyatu padukan murid pelbagai kaum. Dengan cara ini, murid-murid dapat mengenali permainan tradisional kaum masing-masing dan secara tidak langsung hubungan antara kaum dapat dieratkan. Kurikulum tersembunyi yang keempat ialah terdiri daripada jenis atau pengkategoriannya yang berbeza-beza mengikut tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. Misalnya, apabila guru mengadakan aktiviti kelas secara berkumpulan, guru tersebut mestilah membagikan kumpulan berdasarkan prinsip menggalakkan interaksi antara murid yang berlainan kaum. Selain itu juga, guru boleh menyemai perasaan menerima dan menghormati bahasa ibunda dan dialek kaum yang lain melalui aktiviti yang dijalankan. Contohnya, apabila dalam kelas bahasa Cina, semua murid tidak mengira kaum akan bercakap dalam bahasa Cina, dan apabila dalam kelas bahasa Melayu pula, semua murid akan bertutur dalam bahasa Melayu. Aktiviti ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum, malah pada pandangan saya, aktiviti sedemikian dapat meningkatkan kemahiran berbahasa pelajar dalam pelbagai dialek, dialek Cina, dialek Tamil dan bahasa ibunda kita sendiri, iaitu bahasa Melayu. Kita pergi kepada kesan kurikulum tersembunyi kepada kepelbagaian sosio budaya dalam kalangan murid-murid. Menurut Abdul Fattah Hassan 2001, kesan-kesannya ialah murid dapat meningkatkan penguasaan terhadap bahasa Melayu. Dalam hal ini, dalam bilik darjah, semua murid diwajibkan mengguna bahasa Melayu ketika berinteraksi semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini sudah pastilah mengelakkan penggunaan unsur-unsur dialek lain mengikut kaum semasa mereka berinteraksi. Penggunaan laras bahasa yang tepat diamalkan dalam situasi yang sesuai serta aktiviti yang bercorak ke arah peningkatan bahasa yang disertai murid mampu meningkatkan tahap penguasaan bahasa murid terhadap bahasa standard. Pembendaharaan kata yang tepat akan membantu murid mencapai kematangan sosial yang sepatutnya. Justru, murid dapat mempraktikkan serta mengamalkan bahasa standard secara tepat dengan adanya bantuan daripada guru. Yang kedua ialah dapat membangunkan pencapaian murid bagi mengurangkan tingkah laku negatif. Dalam hal ini, apabila guru memaparkan atau menunjukkan satu nilai yang baik kepada murid-murid, sudah pastinya ia akan menjadi contoh ikutan kepada murid, kerana kanak-kanak ataupun pada peringkat murid-murid ataupun pada peringkat kanak-kanak ini belajar melalui peniruan. Oleh itu, guru mestilah menunjukkan teladan yang baik, menunjukkan contoh yang baik, memaparkan sikap yang baik supaya tingkah laku positif tersebut menjadi ikutan terhadap para pelajar dan seterusnya dapat mengurangkan tingkah laku negatif dalam kalangan pelajar. Yang ketiga ialah menggalakkan interaksi antara murid secara lebih meluas di dalam bilik darjah. Seperti yang kita sedia maklum, interaksi dalam bilik darjah merupakan satu aspek yang penting yang perlu dititik beratkan oleh guru untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang kondusif. Melalui interaksi, murid dapat bergaul antara satu sama lain, tidak kira berbeza bangsa, budaya dan juga agama ataupun perbezaan jantina. Mereka saling berinteraksi antara satu sama lain. Tidak semestinya interaksi itu berlaku untuk tujuan pembelajaran, malah interaksi itu berlaku untuk memenuhi keperluan sosialis mereka sendiri. Contohnya untuk meminta pertolongan. Secara tidak langsung, interaksi antara murid akan berlaku secara lebih meluas dalam sebuah kelas. Justru, interaksi antara murid ini memainkan peranan yang penting ke arah pembentukan budaya penyayang
Dengan adanya interaksi dalam kalangan murid ini dapat membentuk sikap penyayang, dan bila terbentuknya sikap penyayang, murid ini akan ada satu sifat saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Tuntasnya, kurikulum tersirat dapat menggalakkan persekitaran yang mesra budaya di dalam sebuah bilik darjah. Pesan yang keempat ialah mendisiplinkan murid. Di dalam sebuah bilik darjah, sudah pastinya ada organisasi tertentu. Di sini, sebenarnya seseorang guru tersebut telah mengaplikasikan empowerment. Apakah yang dimaksudkan dengan empowerment tersebut? Empowerment ialah menurunkan kuasa pendisiplinan dan pengurus bilik darjah kepada pelajar dengan memberi mereka tanggungjawab, misalnya untuk memastikan kebersihan, menyediakan jadual tugasan, menggantikan sebarang bentuk bahan-bahan bagi papan kenyataan bilik darjah dan sebagainya. Berdasarkan pernyataan ini, jelas membuktikan bahawa bilik darjah yang mesra budaya mampu menjadikan seseorang murid lebih berdisiplin. Selain itu, guru dapat membimbing murid untuk menjadi lebih berdisiplin dengan mengamalkan penugahan positif terhadap hasil tugasan masing-masing. Di sini saya ingin menyarankan pula beberapa saranan aktiviti yang boleh dijalankan melalui proses pengajaran dan pembelajaran dalam konteks kurikulum tersembunyi. Menurut Nurati Abdul Rashid et al. 2016, antara saranan aktiviti tersebut merangkumi yang pertama, pemilihan sumber bahan bantu mengajar serta penggunaan contoh. Pemilihan sumber yang dimaksudkan ialah penggunaan alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar berfungsi untuk menambahkan kelancaran perhubungan antara guru dengan murid, murid dengan guru dan murid dengan murid. Alat bantu mengajar mampu memudahkan murid untuk membentuk konsep dengan betul dan menerima pengajaran dengan cepat. Dalam konteks kesesuaiannya, seorang guru perlu memastikan alat bantu mengajar yang dipilih bersesuaian dengan tajuk serta sasaran murid yang bakal diajar. Bagi kelas yang dihuni dengan pelbagai kaum, guru perlu memastikan alat bantu mengajar serta bahan bantu mengajar yang digunakan tersebut bersesuaian untuk murid yang berbilang kaum supaya tidak menimbulkan resis, iaitu perkauman antara kepada murid-murid. Hal ini sangat penting agar murid tidak berasa ditindas kerana mungkin dapat mendatangkan implikasi negatif kepada seseorang murid tersebut. Begitu juga dengan penggunaan contoh-contoh untuk pemahaman murid. Di sini, guru digalakkan menggunakan contoh yang konkret dan juga berkesan. Contoh-contoh yang boleh mendatangkan isu perkauman di dalam sesebuah bilik darjah perlu dielakkan oleh seseorang guru agar murid tidak mendapat tanggapan yang salah terhadap budaya kaum lain. Aktiviti yang kedua ialah merangsang intuisi murid melalui set induksi. Seorang guru tersebut hendaklah memulakan sesuatu pembelajaran ataupun kelas melalui sesuatu yang luar biasa, seperti menanyakan soalan yang mencabar, memberi teka-teki kepada murid. Tujuannya adalah supaya jadikan murid bersedia dan mendapat gambaran awal mengenai proses pengajaran dan pembelajaran yang akan dijalankan oleh guru tersebut. Sekiranya murid telah mendapat gambaran awal, sudah pastilah proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan aktiviti yang berikutnya akan mendapat kerjasama yang jitu oleh para murid tersebut. Dan aktiviti yang ketiga ialah penilaian dan penambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran secara berterusan. Melalui penilaian, guru dapat menentukan sama ada berjaya atau tidak muridnya menyerap maklumat yang disampaikan. Memandangkan pengajaran kurikulum tersirat ini tidak dapat diuji melalui kertas ujian, maka pemerhatian adalah dianggap sebagai teknik yang bertepatan untuk mengukur keupayaan, kemahiran serta perubahan tingkah laku bagi setiap individu murid. Dalam hal ini, seorang guru perlulah mencatatkan kemajuan dan juga kelemahan setiap individu murid untuk membuat pengubahsuaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran
berikutnya. Baiklah, secara rumusannya ialah kepelbagaian sosio budaya dalam sistem masyarakat majmuk di Malaysia memberikan kesan kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan suasana pembelajaran secara khasnya. Secara keseluruhannya, kurikulum tersembunyi boleh dikatakan sebagai pengalaman pembelajaran yang dipelajari secara tidak langsung oleh murid-murid sekolah dan kesan ini adalah di luar kawalan guru. Oleh hal yang demikian, apa yang sebenarnya yang dipelajari di sekolah dan institusi pendidikan bukanlah setakat kandungan yang tercatat dalam sukatan pelajaran, tetapi merangkumi kesemua pengalaman pembelajaran yang dipelajari pengalaman pembelajaran yang diperolehi penuntut semasa belajar. Inilah yang dikatakan sebagai kurikulum tersembunyi. Sekian, terima kasih.